Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama Ahmad Ayub dan juga sahabat saya Qayyum dan juga Zakri dalam membincangkan isu bid'ah, hukum mengamalkan bid'ah di dalam Islam. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, daripada dunia kita bersahabat hingga ke syurga juga kita bersahabat. Oleh itu penting untuk kita tahu sebenarnya apakah itu bid'ah dalam Islam. Jadi pertama sekali saya nak bagi tahu di akhir nanti sahabat-sahabat sekalian akan mendapat pencerahan, insya-Allah akan memahami apakah hukum bid'ah di dalam Islam, mengamalkan bid'ah di dalam Islam khusus. Jadi insya-Allah isu tentang konsep bid'ah dan hukum bid'ah sendiri sahabat saya selepas ini kita akan koreksi lagi selepas ini bersama dengan Qayyum dan juga Zakri. Insya-Allah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamil Ismail. Alhamdulillah, sebentar lagi sahabat saya Saudara Zaki akan menerangkan kepada anda semua tentang hukum mengamalkan bid'ah dalam Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan konsep bid'ah dalam Islam. Yang pertama dari sudut bahasa. Bid'ah merupakan perkataan dari bahasa Arab iaitu bid'ah yang membawa maksud sesuatu yang menjadi permulaan. Dari segi bahasa, bid'ah membawa maksud perkara baru yang berlaku di dalam agama dan selain agama. Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab menyatakan bada'a syai'un yabdi'ahu bid'an wa ibtida'a insya'ahu ibda'ahu. Yang kedua dari sudut istilah pula, terdapat perbahasan yang panjang di antara fuqaha dalam mentafsirkan bid'ah. Secara amnya, takrifan bid'ah dari sudut terminologi terbahagi kepada tiga fahaman. Yang pertama, kefahaman yang mentafsirkan bid'ah kepada hasanah dan dalalah. Yang kedua, mereka yang memahami bid'ah dengan mentafsirkannya kepada setiap perkara baharu yang berlaku di dalam urusan agama selepas zaman Rasulullah SAW, termasuk di dalam batasnya perkara yang kelihatan baik dari segi zahirnya, mahupun jelas keburukannya. Kedua-duanya merupakan perkara yang dilarang dan ditegah. Yang ketiga, kefahaman yang mentafsirkan bid'ah kepada setiap perkara baharu yang bercanggah dengan hukum syarak yang menatijahkannya sebagai perkara yang terkeji. Justru, saya jelaskan kepada anda beberapa pentafsiran bid'ah dari segi fahaman ulama'. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atan, bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah. Fama wafiqan sunnah fahuwa mahmud wa ma khalifa sunnah fahuwa mazmum. Bid'ah itu ada dua, iaitu bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah yang tercela. Jika sesuatu amalan bersesuaian dengan tuntutan Rasul, ia termasuk dalam amalan terpuji. Namun, jika menyelisihi tuntutan, ia termasuk amalan tercela. Satu lagi iaitu fuqaha Al-Nawawi menyatakan bahawa bid'ah di dalam syarak ialah melakukan apa yang tidak berlaku dalam zaman Rasulullah SAW. Ia terbahagi kepada baik dan buruk. Okey, di sini dapat dilihat bahawa beliau menjelaskan bahawa pembahagian bid'ah juga terbagi kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. InsyaAllah bersama saya Muhammad Zakri Zamani bin Saleh. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang hukum mengamalkan bid'ah dalam Islam. Maknanya hukum taklif kita ada lima. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh dan yang kelima adalah haram. Okay, insyaAllah kita pergi yang pertama wajib. Hukum wajib adalah satu perbuatan yang dituntut oleh syarak pada orang-orang mukallaf untuk mengerjakannya sebagai tuntutan yang mesti dikerjakan. Apabila kita melaksanakan perkara yang wajib, mana kita akan diberi pahala. Kita meninggalkan, kita dikira berdosa. Wajib dibuat. Antaranya mengkaji ilmu tata bahasa nahwu. Dan yang kedua yang paling ketara adalah mengumpulkan Al-Quran dan membukukan dalam satu mazhab. Itu perkara tidak dilakukan oleh Nabi, tapi perkara itu wajib dibuat. Mana perkara itu wajib supaya manfaatnya akan lebih memberi kelebihan kepada orang yang terkemudian.
Yang kedua adalah sunat. Sunat ini adalah suatu tuntutan daripada seorang mukallaf supaya melakukannya. Tapi tuntutan itu boleh dikatakan juga suatu yang tidaklah mesti atau suatu yang diberikan pujian kepada pelakunya, tapi meninggalkannya tercela. Maknanya perkara sunat ni kita buat boleh pahala, kita tidak buat tidaklah berdosa. Okey. Maknanya dalam konteks kita dalam bid'ah ini, mendirikan sekolah, tempat pengajian, solat tarawih berjemaah. Maknanya zaman Nabi tidak buat, tapi kita buat. Yang ketiga harus. Apa yang dimasukkan oleh harus ini? Okey. Harus bermaksud suatu ataupun kita boleh panggil mubah. Suatu yang diberikan pilihan oleh syarak kepada seseorang mukallaf supaya membuat pilihan sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Contohnya makan, minum. Contohnya kita bersalaman selepas sembahyang subuh atau asar. Memudahkan atau meluaskan urusan makan dan minum dan tempat tinggal. Makan berasaskan meja, kita buat juga. Maknanya tak apa. Ini perkara yang harus ataupun mubah, boleh dilakukan. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh ini suatu perkara yang dituntut oleh syarak kepada orang yang mukallaf, menjauhkan diri dari melakukan perbuatan itu sebagai tuntutan yang tidak mesti ditinggalkan. Bid'ah yang makruh ini adalah menghias masjid dengan ukirah. Yang kelima, haram inilah suatu yang dituntut meninggalkannya oleh syarak dan tuntutan yang putus dan mesti. Tuntutan yang pasti. Haram buat kita dapat dosa, meninggalkan perkara haram dapat pahala. Okey. Contoh-contoh haram bid'ah yang haram. Yang pertama, mengikut fahaman Qadariyah ataupun Jabariyah. Menggumbal undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran atau boleh merosakkan agama. Maknanya perkara-perkara ini dan banyak ni antara contoh sahaja, dan banyak lagi perkara-perkara yang baru yang haram. Yang mana bertentangan terus dengan ajaran agama, maka dikira haram. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir rancangan, di mana sahabat kat saya tadi, Zakri dan juga Qayyum telah menerangkan konsep bid'ah. Bid'ah itu seperti yang kita tahu adalah perkara yang Nabi SAW tak buat dan menyalahi Al-Quran dan juga hadis sebagai pegangan utama kita. Kemudian menyalahi apa-apa yang keluar daripada fatwa para ulama muktabar. Sebab tu penting kita boleh simpulkan kat sini sebenarnya, mengenai isu bid'ah ni ada dua perspektif. Maksudnya kita kena faham daripada dua perspektif. Yang pertama, perspektif seorang yang Islam yang mengamalkan suatu amalan. Kita mesti kena ada ilmu. Dalam agama ni kita kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan mudah tersilap, tergelincir dalam beramal ataupun dalam akidah kita. Kita faham benda yang salah. Jadi kita perlu berguru dengan orang-orang yang berilmu. Contohnya dari segi sudut akidah, kita kena faham apa kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Berkenaan dengan ilmu akidah, kita kena belajar fiqh dan sebagainya. Baru kita tidak tergelincir. Dari sudut perspektif yang kedua, dari sudut yang kita memandang orang lain. Kita memandang orang lain buat salah bila dia melakukan satu amalan tu. Kita kena koreksi diri kita berdasarkan dengan ilmu yang kita belajar. Kena ada ilmu juga. Kita tak boleh nak menyalahkan. Pertama sekali, tak boleh nak menyalahkan orang lain. Contoh, kita terus hukum dia. Oh, bid'ah kau ni, sesat kau ni. Tak. Seorang Islam yang baik adalah dia dakwahkan kepada sahabat dia. Dia tegur dengan nasihat yang baik. Dia bagi tahu, dia islah sahabat dia. Kalau sahabat dia itu salah, dia bagi tahu sebenarnya ini salah. Tapi kena ada ilmu juga. Kita kena faham. Contohnya sahabat kita tu membaca Yasin di malam Jumaat. Takkan kita nak kata bid'ah? Kan, orang yang tak ada ilmu memang dia akan cakap bid'ah. Tapi orang yang ada ilmu, dia akan bersandarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Di mana Nabi SAW pernah juga menganjurkan membaca surah Yasin, kerana surah Yasin itu adalah salah satu, kalau kita baca surah Yasin, adalah jantung daripada Al-Quran. Jadi kita ambil dalil tu. Dia ada asas dalam agama, InsyaAllah. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini, kita boleh dapat ambil pengajaran dan bimbingan, InsyaAllah, sebagai batu loncatan untuk kita mengenal Islam dengan lebih baik. Kerana sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah merakamkannya dalam Al-Quran, sahabat-sahabat.
dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat ketiga. Potongannya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sesungguhnya hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu, kemudian aku telah sempurnakan bagimu nikmat-nikmatku, dan aku telah redha Islam ini menjadi agama kamu. Sadaqallahu nazim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang tersebut.